Kebun binatang ada buaya, ada di kadang hanya berdua. Sungai dijaga kelestariannya agar berguna bagi semua. Begitulah rangkap pantun yang menggambarkan betapa besar kelebihannya sekiranya masyarakat menjaga kelestarian sungai. Namun amat menyedihkan apabila akhir-akhir ini beberapa pihak, terutamanya pihak perindustrian, yang hanya memandang remeh perkara ini. Kos yang lebih rendah dan pengurusan sisi industri yang lebih cepat menjadi alasan beberapa syarikat memilih membuang sisi industri sewenang-wenangnya. Pembuangan sisi industri secara haram bukan sahaja mampu mencacatkan pandangan mata, malah mampu mengancam nyawa. Begitulah apa yang berlaku ke atas nasib Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor pada tanggal 7 Mac 2019 apabila menjadi lubuk pembuangan sisi industri berasaskan bahan kimia secara terus dibuang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Berikutan pencemaran ke atas 15 km sadan ini memberi kesan yang sangat besar. Sungai Kim Kim juga pernah dinobatkan sebagai ikon pencemaran sisa toksik apabila menjadi sebutan masyarakat sehingga kini. Bagi mendapatkan perinciannya, kita terus sahaja bersama wakil tugas kami di studio. Secara keseluruhannya, terdapat sebanyak 346 metrik tan sisa kimia telah dibuang ke Sungai Kim Kim ini dan menyebabkan aliran sepanjang 1.5 km sungai tersebut tercemar. Insiden ini merupakan pencemaran kimia terbesar di Malaysia yang menjejaskan kira-kira 5,000 individu. Kebanyakan individu yang terkesan adalah daripada golongan kanak-kanak telah dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan segera setelah mengalami kesesakan nafas, mual dan muntah akibat terdedah kepada bau sisa kimia yang berbahaya ini. Sungai Kim Kim ini merupakan nadi kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Ianya memberi kesan buruk kepada habitat laut dan menjejaskan penduduk yang menggunakan air sumber daripada sungai tersebut. Selain itu, ia juga telah menyebabkan beberapa sekolah di kawasan sekitarnya terpaksa ditutup pada pertengahan bulan Mac. Malahan terdapat pelajar disahkan menghidapi mayokimia di mana ianya merupakan sejenis penyakit yang menyebabkan beberapa anggota badan menggeletar serta perlu menjalani rawatan psikologi susulan. Namun begitu, setiap konflik yang muncul pasti ada faktor berlakunya konflik tersebut. Faktor ini akan disuarakan oleh wartawan Syazlin Suhana. Terima kasih rakan setugas Cik Lily Atika. Seperti yang kita semua tahu, sudah semestinya terdapat punca yang menyebabkan konflik yang dinantikan timbul. Konflik ini terjadi disebabkan oleh pembuangan sisa-sisa kimia ke sungai. Melalui penyiasatan, sebuah lori tangki telah membuang sisa kimia ke Sungai Kim Kim. Bahan kimia yang dilepaskan secara haram itu adalah minyak marin yang mengeluarkan gas metana yang mudah terbakar dan asap benzena. Menurut kajian, terdapat 8 jenis bahan kimia yang telah mencemari Sungai Kim Kim iaitu akrolin, akrylonitrile, dilimonena, hidrogen klorida, toluena, benzina, zelina dan metana. Gelombang kedua mula tercetus apabila tindak balas bahan kimia dengan air sungai berlaku. Ini menyebabkan pencemaran air dan pencemaran udara berlaku sekaligus di mana sungai mula bertukar kepada warna hitam dan berminyak diikuti dengan bau busuk sewaktu mendekati sungai tersebut. Pengurusan kerajaan yang lemah dan mengecewakan semua rakyat juga menyebabkan terjadinya konflik ini. Hal ini kerana kerajaan enggan mengeluarkan perintah darurat sejak hari pertama konflik ini timbul dengan mendakwa kes ini boleh ditangani. Pembangunan perindustrian dan kilang yang banyak juga menyebabkan penguatkuasaan undang-undang sukar dilaksanakan secara berkesan. Itu sahaja dari saya. Kita kembali kepada pembaca berita di studio. Ini berlaku, sudah tentu kita ingin dengar kupasan mengenai isu etika, kesihatan dan keselamatan masyarakat daripada pihak yang bertanggungjawab. Oleh itu, kita berjaya dapat Cik Amira Adila sebagai jurutera daripada Jabatan Alam Sekitar untuk memberi komen tentang hal ini. Baiklah, terima kasih Studio Pentas. Seperti yang kita tahu, berkenaan isu etika, apabila pencemaran berlaku, pastinya sebuah company ataupun seorang jurutera itu telah melanggar etika kerjanya kerana sikap pentingkan diri, ingin menjimatkan kos, menjimatkan masa, menjimatkan wang. Jadi mereka menganggap pelepasan sisa-sisa industri ke sungai itu adalah satu benda yang remeh. Dari isu kesihatan pula, mangsa yang terdiri daripada pelajar dan warga sekolah berhampiran mengalami masalah sistem pernafasan seperti kesukaran untuk bernafas. Dari aspek keselamatan pula, penduduk yang terjejas sudah pasti mengalami trauma yang panjang dan bimbang akan keselamatan mereka sekeluarga. Menurut para pengkaji, bahan kimia yang terkandung dalam Sungai Kim Kim dipercayai akan memberikan kesan jangka masa panjang kepada ekosistem dan hidupan akuatik jika proses pembersihan lewat dijalankan. Jadi saya boleh katakan yang pencemaran ini sangat berbahayalah untuk masyarakat kita.
Itu saja. Baiklah, seperti kita ketahui, setiap isu pasti ada solusi dan pengajarannya. Mari kita lihat apa pendapat Setiausaha Majlis Keselamatan Negara berkaitan perkara ini. Akta Kualiti Alam Sekeliling dan Efluen Perindustrian dilihat gagal membendung isu pembuangan sisa industri secara haram di sungai. Oleh itu, pindaan undang-undang wajarlah dilaksanakan agar keberkesanannya dapat ditingkatkan semula. Contohnya, mengenakan denda penalti yang lebih tinggi, penjara mandatori yang lebih lama dan membatalkan lesen perkilangan terhadap pesalah yang terlibat dalam isu ini. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat wajarlah dilaksanakan kerana undang-undang tanpa penguatkuasaan adalah undang-undang yang tumpul. Contohnya, meningkatkan pemantauan dan rondaan melalui drone dan pegawai penguatkuasa. Selain itu, melatih pegawai penguatkuasa agar sentiasa berintegriti, amanah dan tegas waktu bertugas. Mana-mana yang didapati bersalah akan diseret ke mahkamah tanpa kompromi. Oleh itu, pengajaran dari isu ini adalah setiap pengilang perlulah bertanggungjawab dalam melupuskan sisa industri mereka melalui kaedah betul yang telah ditetapkan oleh Efluen Perindustrian. Selain itu, rakyat perlulah lebih cakna terhadap isu ini. Jangan sekadar mengharapkan kerajaan sahaja. Jadilah mata dan telinga untuk pihak berkuasa. Seterusnya, kerajaan melalui agensi berkaitan wajarlah menjalankan tanggungjawab mereka dengan lebih baik. Jangan bila berlaku kes kritikal seperti ini, baru mereka termengah-mengah untuk bertindak. Kerana kegagalan mereka, nyawa rakyat yang diperjudikan. Ambil iktibar dari kesilapan dan kes lalu agar isu ini tidak berulang lagi di masa hadapan. Terima kasih Encik Daniel. Melalui pakar-pakar tadi, sudah jelas lagi bersulu pembuangan sisa industri ke dalam sungai secara haram jelas memberi impak yang menyeluruh kepada semua pihak. Penyelesaian yang dihuraikan berkait rapat dengan teori etika dalam konteks pragmatik kerana penyelesaian yang dikemukakan mampu dilaksana sekiranya pihak berkuasa memandang serius dan bertindak vokal dalam menangani isu ini. Tambahan lagi, rakyat juga patut berganding bahu seiring merealisasikan impian dan hasrat ini bagi menjamin kelestarian alam yang berkualiti dan sejahtera. Sekian daripada laporan kami. Salam hormat dan Assalamualaikum.